Assalamualaikum semua. Baiklah, hari ini saya ingin berbincang dengan kamu berkenaan tajuk atau latihan kita pada minggu lepas, iaitu pengurusan data. Okey, dalam tajuk itu kamu telah mengetahui tentang mode, median, mean dan julat. Dalam latihan yang diberi, saya dapati ramai di antara kamu yang tidak dapat menjawab dengan sempurna. Walaupun kebanyakan daripada kamu faham. Terdapat banyak kesalahan-kesalahan yang saya kenal pasti kamu lakukan. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita mula. Okey, untuk tajuk yang pertama ini adalah untuk perkara yang pertama adalah berkenaan mood. Okey, kalau kamu tengok di sini, apakah itu mood? Mood ialah data yang mempunyai kekerapan yang paling tinggi. Okey. Data yang mempunyai kekerapan yang paling tinggi atau dalam bahasa mudah, okey, sesuatu atau nilai yang paling kerap. Okey. Okey, dalam kataan yang mudah, sesuatu atau nilai yang paling kerap. Okey. Jadi, mari kita tengok soalan yang pertama. Okey, sebenarnya saya menggunakan gambar rajah yang sama saja untuk semua soalan. Sama ada soalan mode, soalan median, soalan mean atau soalan julat. Menggunakan gambar rajah yang sama, tetapi masalah yang berbeza. Soalan je yang berbeza. Ada yang kamu perlu cari mode, ada yang kamu perlu cari median, ada yang kamu perlu cari mean dan ada gambar rajah yang perlu kamu cari julat. Tetapi gambar rajah dia sama saja. Kalau kamu tengok mode, okey, median masih gambar rajah yang sama. Okey, mean masih gambar rajah yang sama. Dan begitu juga dengan julat, masih gambar rajah yang sama. Cuma soalan saja yang berbeza. Okey, mari kita tengok masalah mood ni. Okey, kalau kamu tengok di sini, soalannya, rajah di bawah menunjukkan wang saku yang dibawa oleh 10 orang murid. Cari mood. Okey, cari mood. Jadi, ingat balik apa itu mood. Okay. Mood adalah satu atau nilai yang paling kerap. Jadi, cuba kamu tengok di sini ada wang ada wang RM2, 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 RM4, RM6, 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 RM8 dan RM8. Okey. Dalam semua wang ini, wang yang mana satu yang paling kerap? Okey. Yang paling kerap adalah RM6. Okey. Kenapa? Kenapa RM6 yang paling kerap? Okey. Kerana kalau kamu tengok di sini ada 4 keping wang RM6. Okey. Wang RM2 cuma ada 3 keping, wang RM4 ada 1 keping dan wang RM8 ada 2 keping. Jadi yang paling kerap di sini adalah wang RM6. Jadi jawapan dia adalah RM6. Okey. Okey, antara kesalahan-kesalahan yang saya dapati kamu lakukan adalah sebenarnya bukan kamu tak tahu jawab. Ramai yang menjawab betul RM6, tetapi kamu kena ingat cara tulisan kamu boleh mempengaruhi jawapan. Contoh, jika kamu tulis RM6, kalau kamu tulis begini, ini dikira salah. Okey? Tak betul. Dan kalau kamu tulis RM, kemudian kamu selang RM6 pun, komputer dia akan kata kamu salah juga. Okey? Kerana jawapan dalam komputer adalah RM6 tanpa selang. Okey?
ada banyak lagi kesilapan yang dilakukan oleh kamu. Antaranya adalah kamu tulis mood sama dengan RM6. Okey, jawapan ni betul, tapi komputer tetap menganggap kamu salah kerana jawapannya hanya RM6. Bila kamu tulis penuh macam ni, mood sama dengan RM6, komputer menganggap kamu menulis jawapan yang salah. Okey, cukup hanya tulis RM6 saja. RM6 saja. Okey. Okey, masalah seterusnya. Soalan yang kedua. Jadual di bawah menunjukkan markah subjek matematik beberapa orang murid dalam kelas 5 Bistari. Jadual di bawah menunjukkan markah subjek matematik beberapa orang murid dalam kelas 5 Bistari. Okey, cari mood. Okey, kalau kamu tengok di sini, apakah nilai atas sesuatu yang paling kerap? Okey, yang paling kerap di sini adalah 80 markah. Kenapa? Kerana ada 4 orang murid yang memperolehi markah 80. Jadi, markah 80 adalah yang paling kerap. Maka markah 80 lah ialah mood. Sebab mood adalah sesuatu yang paling kerap. Jadi jawapannya adalah 80. Okey? Jadi saya dapati ramai yang menjawab 80 tetapi menulis dengan kaedah yang salah. Okey? Jawapannya cukup hanya tulis 80. Itu saja jawapannya. Okey? Ini je jawapannya. Okey? Tapi ada antara kamu yang menulis 80 markah. Ini komputer akan kata salah. Ada yang tulis 80 cm. Salah. Apa-apa unit lah. 80 km ke 80 kg ke salah. Kerana ini berkenaan markah. Okey, ada juga yang menjawab 4. Kerana dia tengok di sini kekerapan 4, maka dia jawab, kerana kekerapan 4, maka jawapannya 4. Salah. Okey. Kekerapan itu bukan mood. Mood adalah satu data yang mempunyai kekerapan yang tertinggi. Mood adalah satu data yang paling kerap. Mood bukan kekerapan. Ini kekerapan. 4 ini kekerapan. Kalau kamu tengok 4 ini, kamu anggap dia sebagai mood, salah lah. Mood adalah 80. Okey, bukannya 4. Okey. Okey, seterusnya kita tengok masalah pada soalan median. Okey. Apa itu median? Okey, apa itu median? Kalau kamu tengok di sini, median ialah nilai data yang berada di tengah-tengah apabila set data itu disusun mengikut tertib sama ada menaik atau menurun. Atau dalam istilah yang mudah, median ni ialah data atau nilai yang berada di tengah-tengah bila disusun. Okey? Maksud dia bila kita susun, apakah data yang berada di tengah-tengah? Okey? Bila kita susun data tu mengikut tertib lah, nah. Kalau kamu tengok di sini dia kata mengikut tertib. Kamu ingat lagi tak tertib menaik dan tertib menurun? Okey. Kalau tertib menaik tu kita susun daripada nilai dia kecil semakin besar. Kalau tertib menurun tu daripada nilai dia besar semakin kecil. Okey, kita susun dia ikut tertib. Kemudian kita tengok apakah nilai yang berada di tengah-tengah. Okey. Mari kita tengok masalah yang pertama. Kalau kamu tengok rajah masih rajah yang sama.
Cuma soalan berbeza. Okey, kerana kali ini kita nak cari median pula. Okey, sebelum ni kita cari mode. Okey. Jadi, kalau ikut maksud median tadi adalah nilai atau data yang berada di tengah-tengah apabila disusun ikut tertib. Okey, kalau kamu tengok wang ni memang telah disusun ikut tertib. Mula daripada yang paling kecil, makin besar, makin besar, makin besar, hingga nilai yang paling besar sekali ialah RM8. Okey, nilai yang paling kecil adalah RM2. Jadi, kalau kamu tengok RM2, 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 RM4, RM6, 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 RM8, RM8. Memang disusun ikut tertib menaik. Okey. Jadi, kita tengok apakah nilai yang berada di tengah-tengah. Okey. Kalau kamu tengok wang ni telah pun disusun ikut tertib menaik. Apa nilai di tengah-tengah? Okey, salah satu cara untuk kita memudahkan kamu cari apakah nilai yang berada di tengah-tengah ialah dengan cara kamu potong. Okey. Potong depan, potong belakang. Buat macam tu. Potong depan, potong belakang. Potong depan, potong belakang. Potong depan, potong belakang. Okey, kalau kamu tengok di sini tinggal 2 nilai. Kita tidak boleh potong dua-dua ni. Kamu tidak boleh buat potong depan, potong belakang. Kalau kamu buat macam ni, tak ada nilai di tengah. Okey, jadi kita tak boleh potong 2 ni. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, apakah nilai wang yang ada di sini? Okey, RM6. Jadi RM6. Maka median dia RM6. Okey, median adalah RM6. Jadi kalau kamu tulis RM selang 6 dianggap salah. Kalau kamu tulis huruf kecil RM6 juga salah. Okey. Kamu mesti tulis RM6 macam di atas ni. Lain daripada tu salah. Okey. Kalau kamu tulis median sama dengan RM6 juga komputer akan kata salah. Okey. Kerana jawapannya memadai RM6. Okey. Cara tulis tu pun memain peranan sama ada betul atau salah. Jadi bukannya kamu tak faham. Ramai di antara kamu faham dan tahu jawapan dia adalah RM6. Cuma cara tulis saja. Okey, cara tulis saja. Okey, seterusnya. Soalan yang seterusnya. Soalan yang keempat. Jadual di bawah menunjukkan markah subjek matematik beberapa orang murid dalam kelas 5 Bistari. Okey. Cari median. Okey, kalau kamu tengok di sini, kamu tidak boleh cari median dengan menggunakan data yang macam ni. Kerana kamu kena ingat, nak cari median, kamu mesti susun ikut tertib. Sama ada menaik atau menurun. Okey. Jadi kalau kamu tengok, oh ni 60, 70, 80, 90 dah ikut tertib. Bukan. Kamu kena ingat 60 ada 1. 70 ada 3 orang murid yang mendapat markah 70. Markah 80 ada 4 orang murid yang mendapat markah 80 dan markah 90 ada 2 orang murid. Jadi kalau susun ikut tertib, sepatutnya macam ni. 60 70 kerana ada 3 orang yang dapat 70 markah. Kemudian 80 kerana ada 4 orang yang dapat markah 80. Seterusnya 90 kerana ada 2 orang yang dapat markah 90. Okey. Jadi buat macam sebelum ni. Kita potong depan, kita potong belakang. 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 Juga ada 2 baki di sini. Dua-duanya 80. Maka median adalah 80. Ya, ramai yang mendapat jawapan 80.
Okey, saya dapati ramai yang dapat jawapan 80, tapi ada yang melakukan kesilapan juga, yang tulis jawapan lain daripada 80. Okey. Dan ada juga yang tersilap tulis, ada yang tulis 80 markah. Ini salah. Okey, komputer dia anggap salah kerana komputer anggap jawapan hanya 80. Jadi jika kamu tulis 80 markah, dia anggap salah. Okey. Bukannya kamu tak tahu, cuma jawapan kamu komputer dia tak terima. Ada yang buat 80 tambah 80 sama dengan 160. 160 bahagi 2 sama dengan 80. Ini juga dianggap salah, walaupun sepatutnya betul. Okey, pengiraan kamu betul dan jawapan kamu betul, tapi dianggap salah. Komputer anggap salah kerana dia nak jawapan saja, dia tidak mau pengiraan. Jadi tak perlu kamu kira, cuma kamu tulis saja jawapan saja. Dan saya dah arah kamu buat pengiraan di tempat lain. Jangan buat pengiraan dalam borang ni. Dalam borang ni kamu cuma tulis jawapan saja. Jadi jawapan dia 80. Okey. Lain daripada ni dianggap salah. Okey, seterusnya adalah min. Apa itu min? Okey, apa itu min? Kalau kamu tengok di sini, min adalah purata bagi set data itu. Ada orang tak faham apa itu purata. Min adalah purata. Purata pula apa dia? Purata ni adalah sama banyak. Okey, purata adalah sama banyak atau kita bagi sama banyak. Okey? Okey, mari kita tengok soalan berkenaan min. Okey. Masih rajah yang sama. Okey, nak cari min. Kali ni kita cari min. Okey. Macam mana kita nak cari min? Nak cari min kena cari purata. Nak cari purata, nak bagi sama banyak. Macam mana nak bagi sama banyak? Okey, mula-mula kita tambah semua wang yang ada di sini. Okey. Jadi semua wang yang ada di sini berapa? RM2 campur RM2 campur RM2 campur RM6, RM4 campur RM6, RM6, RM6 campur RM6 campur RM8 campur RM8. Kamu akan dapati jumlah semua wang adalah RM50. Okey. Berapa orang murid semua? Semua murid ada 10 orang. Jadi RM50 ni kita bahagi dengan 10 orang murid. Maka jawapan dia ialah setiap orang dapat RM5. Okey. Semua wang yang ada di sini adalah RM50. Kita bahagi sama banyak pada 10 orang. Okey. Setiap orang mendapat RM5. Itulah purata. Itulah min. Jadi, apa jawapannya? Jawapannya adalah RM5. Okey. Yang ni pun saya dapati ramai yang mendapat jawapan RM5. Tapi kaedah penulisan menyebabkan kamu salah. Ada yang tulis RM5 macam ni. Salah. Ada yang tulis ada yang tulis R huruf besar, M huruf kecil, 5. Juga dianggap salah. Okey. Ada yang membuat pengiraan. Okey. RM50 bahagi 10 sama dengan RM5. Ya, memang betul. Tapi komputer menganggap jawapan yang kamu beri ini salah. Okey, kerana kamu tidak perlu menunjuk pengiraannya. Cukup sekadar jawapan RM5 saja. Okey. Seterusnya, soalan yang ke-6. Okey. Kali ni kita cari min, masih gambar rajah yang sama seperti yang sebelum ni. Okey. Markah murid. Okey. Ada yang dapat 60, 70, 80, 90. Jadi cari min. Mula-mula kita tambah semua markah. Kamu kena ingat
markah 60 seorang murid yang dapat, tapi markah 70 ada 3 orang murid yang dapat. Kan? Jadi markah 60 ni memang 60 lah. Markah 70 ni ada 3 orang, 70, 70, 70. Jadi 210. Markah 80 ni ada 4 orang. 80, 80, 80, 80 jadi 320 markah. Dan markah 90 ada 2 orang yang mendapat markah 90. Jadi jumlah dia 180. Jadi berapa jumlah semua markah ni? Semua markah ni adalah 770. Kamu kena tambah semua markah ni. Oops. Okey, kamu kena tambah semua markah ni. Okey. Dapat 770. Kemudian 770 ni kita bagi sama banyak berapa orang murid yang terlibat. 770 bahagi semua murid ada 10 orang. Jadi dapat ya. Okey, jadi dapat 70 markah. Okey, jadi jawapannya adalah 70. Okey, jadi purata adalah purata adalah bukan 70 77. Okey, 77. Jadi ramai juga yang dapat jawapan 77. Tapi cara tulis tu ada yang tulis 77 markah. Dia tulis markah di belakang. Ini salah. Salah. Ada yang tulis 70 cm, 77 cm. Salah. Main mana cm ni? Okey. Jawapan dia cukup 77 saja. 77 saja. Ini jawapan dia. Okey. Baik. Dan akhir sekali adalah berkenaan julat. Okey. Kalau kamu tengok di sini, apa itu julat? Okey. Julat ialah beza antara nilai maksimum dengan nilai minimum bagi suatu kumpulan data. Okey. Cara mudah dia adalah julat ialah maksimum tolak minimum. Maksimum tu apa? Maksimum ni nilai yang paling banyak. Minimum ni nilai yang paling sikit. Jadi kita tolak yang paling banyak dengan yang paling sikit, kita dapatlah julat. Ini yang paling mudah. Ramai orang boleh jawab soalan ni. Tapi cara tulis menyebabkan kamu salah. Okey, kita tengok gambar rajah yang sama ni. Kali ni kita nak cari julat. Julat adalah nilai maksimum paling besar. RM 8. Tolak nilai yang paling kecil. RM 2. Maka julat dia ialah RM 6. Inilah jawapannya. RM 6. Julat adalah yang paling senang kali ya. Okey, tapi ramai yang salah kerana cara tulis jawapan. Okey, ramai yang salah kerana cara tulis jawapan. Okey, yang tulis RM6 macam ni salah lah. Ada yang tulis RM6 salah lah. Ada yang tulis julat sama dengan RM6 pun salah. Okey. Cukup sekadar tulis RM6. Macam ni. Okey, kalau kamu selang pun RM, kamu selang 6. Ni kamu selang di sini. Komputer akan anggap salah. Jadi bukan kamu tak tahu, tapi cara tulis menyebabkan kamu salah. Jadi tak ada masalah Kerana saya periksa satu-satu, saya dapati ramai yang boleh jawab. Cuma cara tulis saja menyebabkan salah. Okey, dan yang terakhir sekali ni, okey, soalan 8. Yang mana julat? Okey. Maka ambil nilai maksimum 90, tolak dengan nilai minimum 60. Maka 90 tolak 60 dapat 30. Okey. Inilah jawapannya, 30. Okey.
Oops. Okey. Jawapan dia 30. Kalau kamu tulis lain daripada ni, kalau kamu tulis julat sama dengan 30, memang salah. Atau kamu tulis 30 markah, salah. Kamu tulis 30 cm, salah. Okey, jawapannya 30 saja. Okey? Baiklah. Sampai sini saja perbincangan kita. Saya harap kamu faham dan saya harap juga kamu tak sedih kalau kamu salah, tapi mungkin kesilapan kamu tu hanya kerana faktor cara tulis, tapi kamu faham. Okey? Baiklah, sampai sini saja ya. Assalamualaikum.